Assalamualaikum. Hi everyone. How are you? Are you ready? Today we want to discuss subtopic 3.1 inequalities from topic 3 inequality and absolute value. So, don't go away. Let's check it out. At the end of the lesson, the student should be able to the first one is understand the basic concept of inequality by using number line. And then relate and use the properties of inequalities, and then solve linear inequalities by expressing the answer in interval or set form, solve quadratic inequalities by using either graphical or analytical method, solve simple rational inequalities by using analytical method. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai subtopik inequalities atau dalam bahasa Melayunya ketaksamaan. Okey. Bagi persamaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya equation. Okey. Bagi sesuatu persamaan di sebelah kiri, di bahagian sebelah kiri bersamaan dengan di bahagian sebelah kanan. Namun dalam ketaksamaan ianya berbeza. Di sebelah kiri tidak bersamaan dengan di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Okey. Secara umumnya, inequalities are mathematical sentences comparing two quantities that are not equal, which is indicated the symbol. The first one is greater than. This is greater than, or sometimes we call as more than or bigger than. And second one is less than. Third one is greater than or equal to. The fourth one is less than or equal to. Okay. Jadi untuk menunjukkan hubungan inequalities, kita akan menggunakan keempat-empat simbol ini. Okay. Jadi kalau dilihat di sini, perbezaan antara simbol yang ketiga dan keempat ini, dia ada tanda sama dengan. Maksudnya ini kalau X lebih besar atau sama dengan 3, bermaksudnya including 3. Graphing inequality in one variable. The solution of inequality can be graphed on real number line. Okay. Jadi kita boleh menggambarkan hubungan ketaksamaan dalam suatu garis lurus. Okay. Kita perlukan garis lurus dengan skala nombor lah. Skala nombor mesti mengikut turutan lah daripada nombor negatif sehingga nombor positif, iaitu from negative infinity until infinity. Jadi kita kena susunlah mengikut turutan yang logik, turutan yang betul. Untuk menggambarkan bigger or less than ni, dia tiada tanda sama dengan. Bermaksud kalau kita sebut X more than 3, means 3 is not including. Jadi 3 tidak termasuk. Untuk menggambarkan not including 3, kita akan menggunakan bulat putih. Itu saya panggil bulat putih. Use open dot or sometimes we call as open circle. Okay. Untuk menggambarkan more than or equal to or less than or equal to, dia ada tanda equal, bermaksudnya ada tanda sama dengan. Bermaksud including lah. So we use close dot or close circle. Saya panggil ini sebagai bulat hitam. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana nak menggambarkan ketaksamaan pada garis lurus. Okey. Jadi kita perlu lukis garis lurus dahululah dan tengok simbol inequality. Sekiranya ada tanda sama dengan, kita akan menggunakan close dot. Sekiranya tiada tanda sama dengan, kita akan menggunakan open dot. Itu awak kena ingatlah. Okay. The first one, for X more than 3. Maksudnya kat sini 3 itu is not including lah, disebabkan tiada tanda sama dengan. Jadi kita lukis dulu garis lurus dengan dengan menandakan nombor 3 pada di tengah-tengahnya, Okey.
Dan di sebelah kirinya adalah negatif infinity, di sebelah kanan adalah infinity. Okey, tandakan open dot pada nombor 3. Okey. Dan jika kita lihat pada simbol bigger than, more than. Okey. Yang tajam itu duduk menghala ke sebelah kanan. Jadi kita akan melukis arrow di sebelah kanan seperti ini. Okey. Ini adalah gambaran pada garis lurus bagi x more than 3. Okey. Jenis interval bagi ketersamaan ini adalah half open interval. This is half open interval lah, sebab separuhnya adalah open adalah pada nombor 3 dan arrow ni menunjukkan infinity. So that's why we call as half open interval. Okay. The second one, x less or equal to 1. Okay. Maksudnya di sini including 1. 1 ada tanda sama dengan, maksudnya kita guna close dot, bulat hitam. Jadi kita lukis garis lurus dengan menandangkan nombor 1 di tengah-tengah. Di sebelah kiri negatif infinity, sebelah kanan infinity. Okey. Pada nombor 1 tu kita lukis close dot. Dan kalau ditengok kat situ less than or equal to 1, less than or equal to tajamnya ke sebelah kiri. Jadi kita akan lukis arrow ke sebelah kiri seperti ini. Okey. Dan kalau sekiranya kita lihat pada nombor 1 dia adalah close, maksudnya tertutup. And then di sebelah kiri tu dia arrow itu menghala kepada negatif infinity. Itu maksudnya ini adalah half open interval juga. Bagi yang ketiga, x in between negative 1 and 5. Okay, x between negative 1 and 5. Okay, kalau tengok pada negative 1, dia tiada tanda sama dengan. Begitu juga dengan nombor 5, tiada tanda sama dengan. Okay. For negative 1, kita akan gunakan open dot. Dan untuk 5 juga kita akan guna open dot. Sebab kedua-duanya tiada tanda sama dengan. Jadi kita lukis dan kita tandakan negatif 1 dahulu, baru tanda nombor 5. Mengikut scale yang betul lah. Dan paling sebelah kirinya adalah negatif infinity dan sebelah kanannya adalah infinity. Tandakan bulat pada negatif 1, bulat putih, open dot pada nombor negatif 1 dan open dot pada nombor 5. Dan kalau kita lihat di sini, dia di antara negatif 1 ke hingga 5. Jadi kita hanya sambungkan kedua-dua bulat tersebutlah. Seperti ini. Okey. Memandangkan negatif 1 adalah open, 5 adalah open. Jadi ini adalah open interval. Seterusnya, yang keempat, x more than or equal to 2, less than or equal to 4. Okey. 2 dan 4 kedua-duanya ada tanda sama dengan. Bermaksudnya kedua-duanya kena menggunakan bulat hitam ataupun close dot lah. Okey, jadi kita lukis tandakan nombor 2 dahulu, kemudian baru nombor 4. Jadi di sebelah dan bermula daripada negatif infinity, 2, 4, infinity. Tandakan bulat close dot pada nombor 2, close dot pada nombor 4 dan sambungkan 2 dan 4 seperti ini. Dan jika dilihat nombor 2 adalah tertutup, nombor 4 adalah tertutup. Jadi ini adalah close interval. Seterusnya yang kelima, x more than negative 2, less than or equal to 6. Bagi negatif 2, kita akan gunakan open dot dan bagi nombor 6 kita akan gunakan close dot. Dan tandakan bermula dengan negatif infinity, negatif 2, 6, infinity. Okey. Negatif 2 kita gunakan open dot, bagi 6 kita gunakan close dot. So, jadi kita sambungkan kedua-dua bulat tersebut seperti ini. Okey. Jika dilihat negatif 2 adalah terbuka.
is open and 6 is closed. Satu terbuka, satu tertutup. Jadi ini kita panggil half open interval. Okay, now we continue with properties of inequalities. Okay, so properties of inequality ni awak boleh baca dalam buku tutorial. Ada ya. Okay, so semuanya ada 10. 10 ni kena awak kena tahulah. Okay, tengok satu persatu. Yang pertama, if A, ini the first one. If A less than B and B less than C, then A less than C. Okay, second one, if A less than B and C is any number, then A plus C less than B plus C. Okay, kalau tambah sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tambah. Okay, if A less than B and C is any number, then A minus C less than B minus C. Ini third one. Sama saja dengan yang kedua. If A more than 0, B more than 0, then A plus B more than 0. Ini yang keempat. Okay, and then yang kelima, if A more than 0 and B more than 0, then A multiplied by B more than 0. Okay, yang seterusnya, if A more than B, then A minus B more than 0. So, A more than B ni kita pindah ke sebelah kiri. So, dia akan jadi A tolak B more than 0. Okay, if A more than B, ini yang seterusnya yang ketujuh. If A more than B, then negative A less than negative B. So, let's say A more than B. Kita bahagi dengan negatif. Simbol kita kena terbalik. So, bahagi dengan negatif 1, A ni jadi negatif A. Simbol jadi less. B bagi negatif 1 jadi negatif B. Okay. And then yang ke-8. If A less than B, then negative A more than negatif B. Ini pun samalah, bahagi dengan negatif. Dan yang ke-9. If A less than B and C more than 0, then A multiplied by C less than B multiplied by C. Okay. Kalau kita darab nombor yang positif, so simbol dia masih samalah. Tapi kalau kita darab dengan nombor yang negatif, simbol dia akan jadi terbalik. Itu yang ke-10 ya. If A less than B, C less than 0, then A multiplied by C more than B multiplied by C. Okay. Ini adalah contoh properties of inequality. So, biasanya kita akan tengok example lah. Bila tengok example, lama-lama kita akan ingat secara naturally. Compound inequality are two statements such as, for example, x more than 3 and x less than 8. So, there is n in the middle of two statements. Second one, x more or equal to negative 1 or x more than 1. There is or in the middle of two statements. N means the solution must work both inequality. N is the intersection of the inequality. Okay. N kat sini adalah persilangan antara dua inequality. Persilangan ataupun pertindihan. N ini maksudnya kedua-dua inequality mesti ada. Or means the solution must work either inequality. Or is the union of the inequality. Or di sini bermaksud salah satu inequality. Salah satu union of the inequality. Salah satu ada dikira lah. Okay. Let's see example 1. Solve each of the following by using number line. Question A. Negative infinity, open interval, negative infinity 5, intersect negative 2, 9. Question B. Close interval 0, 5, union, open interval 4, infinity. Question C. Half open interval 0, 2, intersect open interval 3, 5.
And then question D, open interval negative infinity negative 1, union half open interval negative 1 infinity. Okay, so this question we need to sketch number line. Okay, let's see. Okay, let's see the solution for negative infinity 5 intersect negative 2, 9. Okay, so this is simbol intersection. Okay, bermaksud this is bersilang lah ataupun and. Okay, so kita kena cari persilangan antara dua interval ini. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kat sini. Okay, untuk and ataupun intersect lah. Intersect yang benda sama. Okay. Jika open and open. Open and open. This become open. Is open and close. And close. Dia become open. Okay. If close and open. This is also open. If close and close, this is close. Okay, so dia mesti work both. Both mesti ada. Kedua-duanya for and dia mesti ada both. Mesti ingat. So untuk jadi close, kedua-duanya mesti close lah. And close. Close and close. Baru dia jadi close. Yang lain semua akan jadi open sebab dia tak both. Okay. Sama jugalah open and open. Open and open. Both dia akan jadi open. So dua ini untuk yang ni. Okay. So untuk soalan A ni kita boleh lukis dan kita mesti susun mengikut nombor, mengikut skala lah. So kat sini kita ada kita ada 5, negatif 2 dan 9. So jadi garis lurus kita sepatutnya bermula dengan negatif 2, selepas itu 5, lepas itu 9. Di sebelah kiri hujung adalah negatif infinity, di sebelah kanan adalah infinity. Okay, first kita lukis untuk negatif infinity 5. Okay, so sini open, sini infinity kena buat arrow lah. So jadi arrow dia ke sebelah kiri. Alright, itu untuk first interval. Second interval, negatif 2, open, 9, open. So sambungkan. So kita dah lukis garis lurus ini. So then kita tengok intersection dia. Intersection dia kalau ikutkan kat sini, intersection ni maksudnya persilangan. Persilangan yang bertindih lah, yang bersilang. So kat sini yang bersilang. Okay. So jadi ini saya buat dotted lah. Dotted. Sini pun saya buat dotted. Okay. So kita tengok dia punya interval dia start dengan negatif 2 sehingga 5. Okay. Sekarang kita kena tengok negatif 2 tu open ataupun close. This is yang kat atas ni, kalau kita tengok di atas ni. Ini atas lah. Yang saya tick atas tu is open. Okay. So open, yang bawah adalah close. Open and close. Open and close akan jadi open. So sini open lah. Open. Okay. And then dekat 5 pula. Dekat sini. Dekat sini. Dekat 5 pula. Atas adalah close. Bawah adalah open. Close open akan jadi open. So finally answer dia adalah open interval negatif 2, 5. Ini adalah jawapan dia. Okay. Itu untuk solution A.
Next, kita continue pula dengan union. Union. Okay. Kat sini, close interval 0, 5. Union open interval 4, infinity. So, jadi samalah. Kita lukis garis lurus. And then kita tengok union. Union. Okay, saya ingatkan kat sini union. For union, or union. Okay. For all union, if, let's say, open or open. Okay. Dia mesti work either. Salah satu lah. Salah satu. So, salah satu ada dikira lah. Open or open. This is open. Open or close. Salah satu ada dikira ada. So, ini open or close akan jadi close lah. Close or open akan jadi open. Close. Close and close is close. Okey, salah satu ada dikira sebagai adalah, iaitu sebagai close. Itu for or union. Okey. So, kita lukis garis lurus dan susun mengikut skala. So, kita ada nombor 0, 5 dengan 4. So, siapa datang dulu? Should be 0, and then 4, and then 5. Di hujung sebelah kiri is negative infinity, paling kanan infinity. Okey. Lukisan kita yang pertama untuk 0 close, 5 pun close. Sambungkan di first interval. Second interval, 4 open, infinity. So, infinity kat sini should be arrow lah. So, arrow sebelah kanan. Okay. So, kita punya operasi adalah union. Union. So, jadi, union ni maksudnya semua garis yang ada lah. So, kalau ikutkan garis kita start daripada 0 sampai infinity. Ini berterusan lah. 0 sampai 4 ada garis. 4 ada sampai 5 ni dia ada 2. So, all dia salah satu ada dikira ada. So, 5 to infinity. So, dia punya bersambung lah. Start from 0 sampai infinity. Cuma kita kena tengok kat sini. Okay. Kalau ikutkan 0 ini, start dengan 0. Ini adalah close. Okay. Sampai dekat 4, sampai kat 4 ni, tengok. Open, atas ni open, bawah close. Open or close. Open or close, dia jadi close. So, maksudnya kat sini, dekat 4 ni sambung lah. Okay, sambung continue sampai 5. 5, close and close. Ini pun akan jadi close. So, dia akan sambung juga. Sampailah infinity. So, finally, jawapan dia akan jadi close, kosong. Infinity is always open. So, inilah jawapan. Seterusnya, question C. 0 open, 2 close, intersect, open interval 3, 5. Okay. So, sama macam soalan A tadi. So, jadi langkah yang pertama kita sketch graph. Kita sketch graph. Dan skala mesti mengikut susunan dah. Okay. So, kalau ikutkan kita ada 0, 2, 3, 5. Susunlah. Siapa datang dulu? So, sepatutnya 0 dulu. Selepas tu 2, 3, 5. Hujung belah kiri is negative infinity. Hujung belah kanan is infinity. Okay. And then, tandalah 0 open, close 2. Okay. Di atasnya, open 3, open 5. Sambungkan. Okay. Sekarang ni kita punya operasi adalah intersection. Intersection maksudnya persilangan. Okay. Tengok kat sini, ada tak garis yang bersilang?
tiada. So, jadi ini tiada persilangan. So, tiada persilangan kita tulis sebagai empty set. So, jawapan dia adalah empty set. Ini kat sini tiada persilangan ya. Tiada persilangan. No intersection. Okay, terusnya. Question C. Open negative infinity, negative 1 open union, close negative 1 infinity. Okey, so ini union. Salah satu ada. So, jadi langkah pertama sama kita lukis number line. Kita hanya ada negatif 1 saja. Di sebelah kiri negatif infinity, sebelah kanan infinity. Okey. Yang pertama, open negative 1, negative infinity, arrow sebelah kiri. Okey. And then yang satu lagi interval, close, negatif 1, infinity ke sebelah kanan arrow dia. Okay. So, dia punya operasi is union. Union salah satu ada. Kita tengok garis. Garis ada, dikira salah satu ada, kira ada. So, start daripada hujung ni ya. Sini. Sini. Sampai dekat 1. Sampai kat 1. Okey. Kalau tengok pada 1 ni. Okey. Atas close, bawah open. Close, open. Salah satu ada dikira ada. Jadi ini adalah close. Bila close, sambung. Sampailah infinity. So, jadi jawapannya adalah starting from negative infinity sampai infinity. So, finally jawapannya open negative infinity. Infinity is always open to infinity. Next, we continue with example 2. By using number line, solve the following inequality. The first question, x more or equal to 0 or x minus 5 more or equal to 0. Second question, x more than negative 2 less or equal to 7 and x more than 0 less than 3. The third question, negative 2x less or equal to 4 and 3x minus 1 less or equal to 8. So let's see. Okay, now let's see the solution for x more or equal to 0 or x minus 5 more or equal to 0. Okay, the operation is OR. Okay, OR is union. Okay, for this case, kita ada dua interval kat sini, x more or equal to 0. Okay, yang ni tak ada masalah, boleh terus lukis. But for x minus 5 more or equal to 0, yang ni kita perlu simplify. Okay, simplify x tolak 5 lebih besar atau sama dengan kosong. So, jadi 5 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi x lebih besar atau sama dengan 5. Okay, so now kita ada x more or equal to 0 or x more or equal to 5. Okay, jadi boleh terus lukis garis lurus. Kat tengah dia, bukan kat tengah lah, di atas dia should be datang dengan kosong dahulu, baru 5. Okay, hujung sebelah kiri negative infinity, hujung sebelah kanan infinity. Okay, the first one yang ini dulu. So, close, kosong. Ini bigger, so maksudnya ke infinity. Okay, yang second one pula. 5, close, pun bigger. Ke sebelah infinity. Arrow dia. Okay, so now operation dia kita boleh tengok kat sini. Asalkan ada salah satu tanda garis, kita ambil lah, kita kira sebagai jawapan. Okay, paling hujung start garisan awak adalah, hujung sebelah kiri adalah kosong, start kosong. Okay, kalau tengok kat sini, kosong should be, ini ada ke tak ada? Ada, this is close. Okay, gerak ni ada, sampai 5. Okay, tengok, atas ada, bawah pun ada. So, maksudnya tak ada masalah lah, sebab dua-dua ada. Terus continue sampai infinity. Infinity is always open.
So, jadi jawapan akhirnya close, kosong, infinity. Okay, so ini kalau dalam bentuk interval. This is interval form. Okay. So, let's say kalau kita nak tulis dalam bentuk solution set. So, ini jawapan dia daripada kosong sampai infinity. So, maksudnya ini arrow pergi sebelah kanan. So, jadi x more or equal to 0. Finally, jangan lupa solution set should be ada curly bracket. X titik bertindih. Okay. Now, we continue with solution B. X more than negative 2 less or equal to 7 and x more than 0 less than 3. This one is, the operation is intersection. So, maksudnya persilangan lah. Yang ni nak tengok persilangan. Kita ada nombor negatif 2, 7, 0, 3. So, jadi awak kena susun lah. Susun. Siapa datang dulu? Okay, should be negatif 2 dulu. And then after that is 0. And then after that should be 3. Then 7. Sebelah kiri sekali negatif infinity. Sebelah kanan infinity. Okay. Kita lukis yang pertama. Ini yang pertama. Open negative 2. Close 7. Sembungkan. Okay. And then second one. Open kosong. Close 3. No, open. Sorry. This one is open. Okay. Open 0. 3 also open. Okay. Now the operation is intersection. Maksudnya garis yang bersilang. So kita tengok yang bersilang kat sini. Yang bersilang adalah start dengan 0 sampai 3 sini. Okay. 0 sehingga 3. Okay. Mesti diingat lah for intersection. Maksudnya ni both. Tengok. Yang 0 ni atas dia open, bawah dia close. So, jadi jawapan dia open ke close? Dia mesti ada kedua-duanya. Dia tak ada kedua-duanya. Maksudnya ini akan jadi open 0. Yang ni atas dia open, bawah pun bawah close. So, dia akan jadi open 3. So, finally answer dia adalah open interval 0, 3. Let's see question C. Okay. Negative 2x less or equal to 4. Okay. Ini suppose kena simplify. And 3x minus 1 less or equal to 8. This is also kena simplify. So, kita simplify. Kalau bahagi dengan negatif, it should be, simbol dia kena terbalik. So, dia akan jadi negative 2x less or equal to 4. Okay. So, jadi divide by negative 2. Jadi x more or equal to 4 divide by negative 2. So, then x more or equal to negative 2. Alright. Yang second one, 3x minus 1 less or equal to 8. So, 3x missing x, 3x less or equal to 8 plus 1. So, 3x less or equal to 9. X less or equal to 9 divided by 3. X less or equal to 3. Okay. So, now kita ada kat sini x more or equal to negative 2 and x less or equal to 3. Ini yang kita kena buat garis lurus. Okay. So, lukis garis lurus. Starting from, siapa datang dulu? Should be negative 2 and then 3. Hujung kali sebelah kiri negative infinity, hujung sebelah kanan infinity.
Okay, the first one is close -2. Belah kanan kan. So, jadi arrow ke infinity. Okay, second one close 3. Ke sebelah kiri. Arrow dia kat infinity. Okay, so and diingatkan mesti yang bersilang. So, bersilang starting from sini ya. Starting from -2 sini sampai 3 dia bersilang. Okay, kita tengok dia punya close ke open kat sini. Okay, untuk -2 atas dia close, bawah dia close. So, tak ada masalah, dua-dua ada close. Should be close kat sini. Close -2. And then 3 atas close, bawah pun close. So, this is also close. Dia mesti both lah. So, therefore, close interval -2 to 3. Now, we continue with linear inequality. Linear inequality is an inequality which involves a linear function. For example, x bigger than 3, negative x less or equal to 5, 2x plus 1 less than 5. Dan kita tengok kat sini, x kuasa 1. Ini linear function. Begitu juga yang ini. Walaupun ada negatif, tapi ini adalah x kuasa 1. Sama juga dengan 2x tambah 1. Walaupun ni 2x, ini adalah sebenarnya x kuasa 1. That's why kita panggil ini sebagai linear inequalities. The solution can be expressed in the form of solution set or interval form. Okay. Jawapan dia kita boleh bagi sama ada dalam bentuk solution set ataupun interval form. Dan kadang-kadang soalan minta spesifik lah sama ada solution set atau interval form. Jadi kita kena follow sekiranya soalan minta lah. Kita mesti ikut. Okay, solution set mesti dalam bentuk curly bracket. Dia ada, dalamnya ada x titik bertindih dan kita isi jawapan dia. Dan manakala interval form, dia ada open bracket. Yang pertama ini adalah open bracket. This is open bracket, close bracket, half open interval, half open interval. Alright. Now kita tengok example. Okay. Example 3a. Solve the following inequalities. 4x minus 5 less than 2x plus 9. Okay. And then 3x plus 5 bigger or equal to 7 minus x. Give your answer in solution set. Seperti tadi yang saya maklumkan, solution set mesti ada curly bracket. Dalam dia ada x titik bertindih. Dan lepas tu kita isi jawapan kita lah. Okay. Dan kalau kita tengok pada soalan A dan soalan B ni, ini adalah linear inequality. Kalau ikut pada arahan umum soalan ni, dia tak bagi tahu ini adalah linear inequality. Jadi kita kena dia melalui function dia. Ini x kuasa 1. Okay, ini x kuasa 1, ini pun x kuasa 1. Begitulah juga dengan B. Okay. Now, we continue with solution question A. Okay, 4x minus 5 less than 2x plus 9. Okay, ini adalah linear inequalities. Right. So, jadi untuk selesaikan linear inequality, awak pastikan di sebelah kiri, ini sebelah kiri, this is left hand side. Alright, sorry. Tulisan tak cantik. Okay. Ini adalah belah kiri ya, yang belah ikut tangan awak. Ini sebelah kiri, left. Ini adalah sebelah kanan. Okay. Pastikan di sebelah kiri kita letak x. Jadi kat sini 2x ini pindah ke sebelah, daripada kanan ke kiri lah. 2x dia akan jadi tolak 2x. Dan 5 ini kita pindah ke sebelah sini. Dia akan jadi tolak 5 jadi tambah 5. So dia akan jadi kat sini
4x tolak 2x less than 9 plus 5. Okay. Now, setelah kita dah ada 4x tolak 2x less than 9 plus 5. So, jadi kita boleh selesaikanlah. Dia menjadi 2x less than 14. Okay. And then finally kita kena kena pastikan x ini sebagai subjek. From 2x kena jadi x, kita buat apa? Kita bahagi dengan 2. 2 adalah nombor positif. Jadi simbol inequality tak berubah. So still akan jadi x less than 7. Okay. So since soalan minta jawapan dalam bentuk solution set. Jadi kita dah clarify tadi solution set mesti dalam bentuk curly bracket. Jadi finally jawapan dia mesti dalam bentuk macam ni lah. Curly bracket x titik bertindih x less than 7. Okay. Ini adalah cara nak selesaikan soalan linear inequalities. Okay. Mari kita lihat solution soalan B pula. Okay. Mari kita buat bersama-sama. Okay. Yang ni saya akan slow-slow lah. Okay. 3x tambah 5 bigger or equal to 7 minus x. Okay. Alright. This is linear inequality since this is x power 1. This is also x power 1. Okay. Tadi madam ada sebut, pastikan di sebelah kiri, mana kiri? Ini kiri, ini kanan. Di sebelah kiri kita letak x. So, negatif x ini pindah ke sebelah kiri. So, dia akan jadi apa? 3x tambah x. Okay. And then 5 ini pindah ke sebelah kanan. Jadi, 7 minus 5. Okay. Macam ni lah dia jadi 3x tambah x bigger or equal to 7 minus 5. Alright. Then 3x tambah x jadi 4x. 7 tolak 5 jadi 2. So now 4x bigger or equal to 2. Alright. So mesti diingat, akhir sekali kita mesti jadikan x sebagai subjek. So, jadi apa yang kita nak buat? From 4x nak jadi x. So, kita bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. 4 ni nombor apa? Nombor positif. Jadi, simbolnya tak berubah. So, jadi 4 bagi 4 jadi 1. 2 bagi 4 jadi 1/2. So, jadilah x bigger or equal to 1/2. Since soalan minta dalam bentuk solution set. So, jadi jawapan akhir kita mesti ada curly bracket, x titik bertindih. Dan kita isi jawapan kita x bigger or equal to 1/2. Seperti ini. Okay. Okay, now kita teruskan dengan example 3B. Okay, ni example yang kedua lah. Bagi linear inequality. Solve the following inequalities. For question A, 3 minus 2x less or equal to 1. Okay. Yang ini adalah linear inequality. Sebab apa? Sebab x kuasa 1. Okay. Dan B, this is negative 4 less than x minus 3 less than 5. Ni ada dua actually. Okay. Actually dia ada dua lah. Dia digabungkan. Ini gabungan. Leave your answer in interval form. Dia nak interval form. So, interval form, kena tengok tanda lah. Tanda equal ataupun tanda tak ada equal tu. Okay. Sama ada open ataupun close. Okay. Cara selesainya adalah sama sahaja. Okay, mari kita. Okay, now kita lihat solution untuk soalan example 3B A. 3 minus 2x less or equal to 1. Okay. Seperti yang saya sebut tadi, di sebelah kiri should be untuk x, sebelah kanan untuk yang bukan x lah. So, jadi kat sini kita kena kekalkan negatif 2x, tetapi kita kena pindahkan 3. Di sebelah kanan tak perlu
pindah apa-apalah. So dia akan jadi negatif 2x less or equal to 1 minus 3. Okay. So now dia akan jadi negatif 2x less or equal to negatif 2. Since 1 minus 3 jadi negatif 2. Okay. Now from negative to x, kita nak jadi x. Jadi kita buat apa? Kita bahagi dengan negatif 2. Negatif 2 ni nombor apa? Nombor negatif. Jadi, bila kita bahagi dengan nombor negatif, mesti diingat. Kita kena ubah kepada simbol inequality yang terbalik lah. Kalau ini less or equal to, dia akan jadi bigger or equal to. So, now bahagikan dengan negatif 2, dia jadi x more or equal to negatif 2 over negatif 2. So, jadi dapatlah x more or equal to 1. Okay. So, simbol dia dah terbalik kat sini. Okay. So, since jawapan nak dalam bentuk interval. So, jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk interval ni? Okay. X more or equal to 1. So, kita boleh lukis conteng-conteng lah. Ini satu. Ini hitam. Bulat hitam. Close dot. Ini tajamnya sebelah kanan. So, pergi sebelah kanan. Ini adalah infinity. Alright. Jadi, sini satu should be start satu close. Infinity is always open. Remember that. Ini adalah cara nak tulis jawapan dia. Okay. Finally, jawapannya adalah close 1 infinity. Alright. Ini adalah sama saja dia punya solution dia. Cuma jawapan akhir mesti menulis dalam bentuk interval form disebabkan soalan minta. Okey. Seterusnya kita continue dengan soalan B pula. Okey. Soalan B dia ada dua kat sini, iaitu negative 4 less than x minus 3 less than 5. Okay. Kita tak boleh guna cara macam tadi. So, yang ni kita kena kekalkan x kat tengah sepatutnya. So, x minus 3 ni, so jadi kita kena pindah tolak 3 ni menjadi tambah 3. Sepatutnya kita pindah sebelah kanan ataupun belah kiri kan. Yang ini dia ada 2. Actually dia ada 2. So, jadi kita pindah ke dua-dua tempat lah. Dia akan jadi negative 4 plus 3. Yang sebelah satu lagi 5 plus 3. Yang tengah ni akan jadi x lah. Sebab kita dah pindah negative 3 kepada tambah 3 di sebelah side yang lain. Okay. So, then simplify kita dapat x in between negative 1 and 8. Okay. Jadi, actually ni adalah jawapan dia. Tapi jawapan sekarang dia minta dalam bentuk interval form. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk interval form? Kita boleh conteng pada garis lurus. Kita ada negatif 1 dulu, baru 8. Okay. Negatif 1 ni dia ada equal tak? Tak ada. Jadi dia adalah bulat. Open circle. Begitu juga dengan 8. Juga open circle. So garis. So ini kita tulis dia. Open negative 1. 8 pun open. This is open bracket. Negative 1, 8. Okay. Itulah jawapan dia. So, harap awak boleh faham lah. Okay. Quadratic inequalities. A quadratic inequality is an equality of the form ax squared plus bx plus c more than 0, where a, b, and c are real number with a does not equal to 0. The inequality symbol less than, less or equal, and more or equal to may also be used. Quadratic inequality can be solved by using graphical or analytical method. Okay. Secara umumnya, quadratic inequalities adalah quadratic function dengan inequality symbol. So,
Solving quadratic inequality. There are two methods of solving quadratic inequality. The first one is graphical method. The second one is analytical method. For graphical method, kita akan sketch graph lah. Graph quadratic function sama ada dalam bentuk U ataupun U terbalik. For analytical method, ada dua kaedah. Yang pertama is table of sign. Yang kedua adalah real number line method. So, jadi dalam video ini saya akan tunjukkan method table of sign. Let's see graphical method. The graph of quadratic y is equal to ax squared plus bx plus c expression is sketched and points where the graph cuts the x-axis say P and Q are noted. Okay. Untuk graph quadratic, kita ada dua jenis, satu U terbalik. Okay. For U, nilai A dia adalah positif. For U terbalik adalah nilai A dia adalah negatif. Okay. Let's see. For A bigger than 0, the graph should be U. So, the graph cut the x-axis say P and Q. At P and Q. Okay. If Y is bigger than 0, for Y bigger than 0, kita akan lorek di bahagian luar. Bahagian luar ya, belah kiri dan belah kanan yang warna biru ni. Untuk Y is less than 0, Y yang negatif, kita akan lorek di bahagian dalam yang warna purple ini. Okay. Mari kita lihat for A less than 0. Okay. Graphnya should be masam, U terbalik. For Y bigger than 0, kita akan lorek di bahagian dalam. For Y negatif, for Y less than 0, kita akan lorek di bahagian luar yang warna purple-nya. Example 4. Solve the following inequality by using graphical method. For question A, x squared plus cx plus 5 more than 0. And for question B is 3x multiply 5 minus x more or equal to 2 multiply negative 2x plus 3. Okay, kalau kita tengok daripada question A, x squared plus cx plus 5 more than 0. Kita tahu ini adalah kuadratik. Tapi untuk question B, kita tak dapat nak tengok ini adalah quadratic inequality. Unless kita kembangkan dia dahulu. Okay. Untuk arahan soalan ini disebut kat sini solve. Solve the following inequality. Tak mention jawapan akhir sama ada dalam bentuk solution set ataupun interval form. Jadi kita boleh pilih mana-mana jawapan lah. Jika soalan meminta untuk memberi jawapan secara spesifik, jadi kita kena ikut. Seterusnya, kita tengok penyelesaian bagi soalan A, iaitu x squared plus cx plus 5 more than 0. Okay. Daripada inequality ni, kita dapat lihat ini adalah quadratic inequality. Okay. Jadi, sebelah kanan ni adalah langkah-langkah bagi penyelesaian quadratic inequality. Jadi, langkah yang pertama, rearrange in the form ax squared plus bx plus c more than 0 or ax squared plus bx plus c less than 0. Okay. Dan kat sini syarat dia, A dia sepatutnya, kat sini A dia sepatutnya positif. Kita fixkan dia. A more than 0. Okay. So, langkah yang pertama, kita tengok kat sini, A dia adalah 1. Sini A dia 1. So, jadi A dia memang positif. And then, sebelah dia x squared plus cx plus 5 more than 0. Dan di belakang ni adalah 0. So, satisfy untuk langkah pertama, iaitu in the form ax squared plus bx plus c more than 0. Okay. Langkah yang kedua, kita factorize. So, kita factorize. Kita dapat x plus 5, x plus 1 more than 0. Okay. So, kita ada dua faktor lah untuk kuadratik. So, yang pertama, faktor yang pertama x plus 5. So, jadi yang ni dia punya x dia adalah negatif 5. Untuk faktor x plus 1, dia punya x dia adalah negatif 1. Dan kita tengok kat sini, tanda
more than 0. Ini maksudnya Y positif. This is Y more than 0. Y yang positif. Okey. Dan lagi satu kita boleh tengok kat sini. Kat sini tak ada tanda equal. So, tak ada tanda equal maksudnya negatif 5 dan negatif 1 ni should be Lucas open circle. Okey. So, kita move kepada langkah ketiga iaitu sketch graph U. Okey. So, kita lukis graf U. Kita tanda negatif 5, negatif 1. Should be skala dia negatif 5, negatif 1. Dan negatif 5 dan negatif 1 ni lukis open circle. Sebab tak ada tanda sama dengan tadi. Okay. And then seterusnya kita, langkah yang keempat kita shade. Okay, shade. Kita tengok Y kita should be positif. Positif maksudnya di luar. Di luar maksudnya di sebelah kiri, di sebelah kanan. So, kita lorekkan. Okey. Dan kita nampak ada dua kawasan. Satu di sebelah kiri negatif 5. Satu di sebelah kanan negatif 1. So, maksudnya kat sini ada dua kawasan. Ada dua interval. Okey. Di hujung sekali ini adalah negatif infinity. Ini adalah kanan sekali ini adalah infinity. Jadi ini kalau tengok kat sini, ini merujuk ke belakang. Ke belakang negatif 5. Yang ni ke depan daripada negatif 1. Jadi jawapan dia memandangkan jawapan soalan tidak memberi apa-apa jawapan yang spesifik. Jadi saya tunjukkan kedua-dua cara tulis jawapannya. Yang pertama kita tengok solution set. Okey. Memandangkan dia ke belakang daripada negatif 5 ni. Ini maksudnya X kurang negatif 5. Kurang saja, tak ada tanda sama dengan sebab kat sini open circle. Yang di sebelah kanan ni, dia bergerak ke infinity. Bermaksudnya X lebih besar negatif 1. Dan juga tiada tanda sama dengan. Memandangkan dia open circle. Macam ni lah. So, jadi proper punya cara penulisan is the solution set is curly bracket X titik bertindih X less than negative 5 should be ada or ya, or X more than negative 1. Jika ada dua kawasan jawapan ni kat tengah-tengah ni, untuk solution set kita letak or. Okey, itu untuk solution set. Jika nak guna interval form, okay, since dia punya kawasan yang berlorek ni di antara untuk yang kawasan yang nombor 1 ni negatif infinity ke negatif 5. Okay, jadi diingatkan negatif infinity or infinity is always open. Jadi kat sini should be open bracket. Sebelah belakang ni pun open bracket. Okay, untuk negatif 5 kat sini negatif 5 ini open kan? Sini tutup open juga. Negatif 1 pun open. So, jadi finally the interval form is open bracket negative infinity, negative 5, open, union. Should be union, letak union kalau interval form. U, open negative 1, infinity. So, ini adalah cara untuk interval form. So, awak boleh pilih mana-mana lah yang awak suka lah untuk soalan ni. Okey. Seterusnya kita tengok penyelesaian bagi soalan B, iaitu 3x multiply 5 minus x more or equal to 2 multiply negative 2x plus 3. Okey. Okey, kalau tengok tadi langkah yang pertama, rearrange in the form of ax square plus bx plus c more than 0 or ax square plus bx plus c less than 0. So, jadi ni memang tak nampak dah. Kalau ikut memang tak nampak quadratic inequality. Okey. Kalau kita dapat soalan macam ni, kita dah boleh nampak dah. Ini suppose kita kena expand. So, kita expand yang first ni. Okey. Kita expand. Yang ni darab ni. Lepas tu yang ni darab ni. Lepas tu yang ni darab ni. Yang ni darab ni. Okey. So, kita dapat 15x minus 3x square more or equal to negative 4x plus 6. Okey. Dah kembang ni, setelah kembang kita susun balik
bagi dapat bentuk macam ni. AX square plus BX more than 0 ataupun AX square plus BX plus C less than 0. Mana-mana ni lah. Okay, kita susun dia jadi negative 3x square plus 19x minus 6 more or equal to 0. Yang ni kita bawa yang belakang ni pergi ke depan. Yang belakang ni pergi depan. So, jadi kat belakang ni akan jadi 0. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, sini negatif 3 dia punya A dia. A dia negatif 3. Jadi, kita kena buat apa? Kita kena positifkan dia. Ni A dia negatif. This is A negatif. Jadi, kita kena positifkan dia. So, kita positifkan dia. Dia akan jadi 3x square. Sini negatif, dia akan jadi positif. Yang tambah ni akan jadi tolak. Yang tolak akan jadi tambah. Dia akan jadi 3x square minus 19x plus 6. Dan ini kita kena terbalik. Dia akan jadi macam ni lah. 3x square minus 19x plus 6 less or equal to 0. Okay. And then kita dah dapat langkah pertama. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Okay. So, baru langkah pertama kat sini. Okay. After kita dah dapat bentuk 3x square minus 19x plus 6 less or equal to 0. Next, kita move kepada langkah kedua iaitu factorize. So, factorize. Kita dapat 3x minus 1 multiply x minus 6 less or equal to 0. Okay. Daripada sini kita nampak kita dapat faktor yang dua faktor. 3x tolak 1. 3x tolak 1 ini adalah 1/3. Ini 1/3. 1/3. Yang ini adalah 6x ya. Jadi mana datang dulu? 1/3 dulu baru 6. Dan kita punya gerak is always senyum. So, senyum. Tandakan 1/3 dan 6. Dan kedua-dua ini adalah close. Close bracket sebab apa? Sebab dia punya y less or equal to 0. Dia ada tanda sama dengan kat sini. So, jadi dia akan jadi close. Dan dia punya kawasan dia adalah negatif. Negatif maksudnya di dalam. Di dalam kat sini adalah yang kat bawah ni lah. Kat bawah ni macam ni. Okey. So, ada berapa kawasan? Satu sahaja. So, satu interval saja jawapan kita lah. Okey. Kalau tengok kat sini, 1/3 dengan 6 ni, kedua-duanya ada including. So, jadi kena ada tanda sama dengan lah. Tanda equal. So, ini ke kanan. Yang ni ke kiri. So, dia akan jadi kat sini. X kat tengah. Okay. Satu kawasan X kat tengah. So, ini bigger. X bigger than 1/3. So, bigger. Dia akan jadi macam ni lah. X bigger than 1/3. Lepas tu ni ada equal. Yang ni less. X less than 6. Ni X less than 6. Yang ni X bigger than 1/3. Okay. Macam ni lah jawapan untuk solution set. Okay. So, jadi untuk proper way, kita akan tulis dia. Dan cara yang betul, solution set is, mesti ada curly bracket, X titik bertindih ni. X more or equal to 1/3, less or equal to 6. Okay. So, untuk interval pula, sama saja. So, kita ada 1/3 ke 6 kan? So, 1/3. Ini tengok sini tanda dia adalah close. Close. Koma 6. 6 pun close. So, jadi the interval form is close interval 1/3 to 6. Okay. Itu saja untuk kaedah yang pertama iaitu graphical method. So, dia punya langkah dia secara umum. Yang first, bentukkan dia punya form yang standard. Yang kedua, factorize. Yang ketiga, kita sketch. Yang keempat, kita shade. Yang kelima, kita tulis jawapan lah. Jawapan ikut soalan. Ataupun kalau soalan tak minta, ikut kita lah. Yang mana yang kita suka.
Okay, now kita continue. Kita tengok kaedah yang kedua, iaitu analytical method bagi solving quadratic inequalities. Okay. Dalam sebelum ni saya ada sebut kaedah analytical method kita ada dua kaedah, iaitu yang pertama table of sign, yang kedua real number line method. So untuk kali ini saya tunjuk untuk table of sign. Okay, table of sign kita ada beberapa langkah. Okay, langkah bagi kaedah inilah. Yang pertama, rearrange in the form ax square plus bx plus c more than 0 or ax square plus bx plus c less than 0. Okay, kuadratik kan. So jadi bentuk dia mesti bentuk yang standard lah. Yang kedua kita factorize. Ni sama je, step 1 dengan 2 ni sama macam dalam kaedah graphical method. Okay, so langkah yang ketiga, create table sign, table of sign. So kita kena ada table dia. And then yang langkah yang keempat, sheet. Dan langkah yang kelima, write answer. Okay, seterusnya kita tengok example 5. Find the interval of x for the inequality 2x minus 1 multiply x plus 3 less than 4x. Okay, kalau kita tengok inequality ni, kita tak nampak apa ini adalah quadratic inequality. Unless kalau kita expand dan kita simplify. Okay, so mari kita tengok solution untuk soalan ini. Okay, seterusnya kita continue dengan solution for soalan example 5 menggunakan kaedah table of sign. Di sebelah kanan adalah langkah-langkah bagi penyelesaian menggunakan table of sign. Okay, soalan kita adalah 2x tolak 1 darab dengan x tambah 3 less than 4x. Okay, so jadi kita kembangkan dia dan jadikan kosong di sebelah kanan. Okay, 2x square tambah 6x tolak x tolak 3 tolak 4x less than 0. Dan kita ringkaskan menjadi 2x square tambah x tolak 3 less than 0. Ini adalah langkah yang pertama. Dan menjadi bentuk standard. Okay, andai kata soalan yang awak buat tu dia dapat A dia bukan positif, A dia negatif. Jadi sekali lagi saya ingatkan, awak kena positifkan dia dan tukar tanda. Okay, langkah yang kedua adalah factorize. So kita factorize, kita dapat 2x tambah 3 darab x tolak 1 less than 0. Okay, di sini kita boleh tengok kita ada dua faktor kat sini. Faktor yang pertama 2x tambah 3. So maksudnya kat sini x dia adalah negatif 3/2. Okay, bagi x tolak 1, x dia adalah 1. So jadi langkah yang ketiga adalah create table of sign. So table of sign kita adalah seperti ini. Okay, yang pertama, yang warna hijau ni, yang ini warna hijau ni adalah interval. Okay, cara-cara kita create interval ni adalah kita kena susun sendiri. Bermula daripada negatif infinity sampailah infinity. Okay, so maksudnya kat sini negatif infinity, lepas tu negatif 3/2 dulu, lepas tu baru 1, lepas tu baru infinity. Okay, itu untuk first row. Second row is test value. Test value ni kita akan pilih value yang sesuai lah untuk interval tersebut. Okay, and then yang seterusnya kita isi pula faktor dia. Kita ada faktor 2x plus 3. So jadi ada dua row kat sini lah. Dan yang terakhir kita isi y. Y dia adalah 2x tambah 3 darab x tolak 1. Okay, bawah ni adalah y ya. Ini y. Okay, and then seterusnya kita akan pilih test value. Okay, test value kita pilih pada first interval sahaja. Okay, kalau kat sini kita ada negatif infinity ke negatif 3/2. Awak pilihlah mana-mana value yang sesuai lah, yang di antara. Okay, contohnya kat sini saya pilih negatif 2. Okay, negatif 2 ini terkandung dalam di antara negatif infinity ke negatif 3/2. Okay, contohnya kalau awak nak pilih negatif 4, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Kita hanya nak dia punya sign sahaja. Okay, negatif 2 yang kita pilih ni, yang saya pilih ni, yang madam pilih ni, okay, gantikan ke dalam
ke dalam faktor. Okey, gantikan kat sini. Okey. 2 darab dengan, saya tunjuk kat tepi ni ya. 2 darab dengan negatif 2. Ini congak saja, tak perlu tunjuk jalan kerja. Tambah 3. Okey, ni tekan kalkulator. 2 multiplied by negative 2 plus 3. So then you get negative 1. Negative 1 is negative. So kita isi kat situ negatif. Okey. Kalau contohnya untuk sini kita isi negatif. Okey. Lepas tu untuk X tolak 1 pula. So kita ganti negatif 2 tolak 1. So jadi ni dapat negatif 3. This is also negatif. Alright. Lepas tu kita isi bulat ni. Macam mana kita nak letak bulat ni? Okey. Kenapa kena letak open circle kat sini? Okey. Since dia punya okey, yang kita dapat bentuk ni. Okey. 2x tambah 3, x tolak 1 less than 0. Okey. So maksudnya negatif 3/2. Okey. Negatif 3/2 kalau saya ganti dia akan jadi kosong. Betul? Kosong darab x tolak 1 akan jadi kosong. Sedangkan disebut kat sini less than kosong. So jadi kita tak boleh ganti dengan negatif 3/2. That's why kat sini negatif 3/2 open. Okey. Cara nak letak bulat ni, open circle ni, kena tengok pasangan dia. Negatif 3/2 mesti dipasangkan dengan 2x tambah 3. Sebab tu tempat dia kat sini. Okey. 1 pun juga open. Sebab apa? Kalau kita ganti 1 kat sini, 1 tolak 1 dia akan jadi kosong. Kosong darab 2x tambah 3 akan dapat kosong. Sedangkan kat sini less than kosong. So 1 pasang dengan x tolak 1. 1 ni pasang dengan x tolak 1. So kat sini open. Alright. So senang ingat kalau kuadratik, kalau tanda kat sini open, so dua-dua open. Kalau tanda kat sini include, dua-dua close dot, close circle. Okay. And then yang seterusnya kita nak isi. Okay. Kalau dia ada tanda bulat, tak kisahlah bulat putih ataupun bulat hitam, open circle or close circle. Okay. So kalau ada dia akan berubah. So maksudnya tolak sini akan jadi tambah. Okay. Sini tak ada tanda bulat kan? So dia akan remain sama. Okay. Jika ada tanda bulat, dia akan berubah. Jika dia tak ada tanda bulat, dia akan remain sama. Contoh yang ni, sini tolak. So sini akan jadi tolak juga. Sebab apa? Sebab tak ada tanda bulat. So bila ada tanda bulat, dia akan berubah menjadi tambah. Okay. Itu cara-cara nak isi dalam dia. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya dah buat lah. Kita isi. Okey. Okey, seterusnya yang kita nak tengok jawapan untuk y. Okey. Kalau negatif, dia akan jadi positif. Okey, dia akan jadi positif. Positif, negatif akan jadi negatif. Positif, positif, positif. So dia akan jadi macam ni lah. Positif, negatif, positif. Alright. So, okay. Ini langkah yang keempat adalah shade. Okay. Kalau tengok kat sini, dia shade pada interval yang tengah ni. Kenapa? Okay. Kalau tengok balik kepada yang atas ni, yang saya kotak di atas ni. Okey, yang ni. Okey. 2x tambah 3, x tolak 1 less than 0. Okey. So, ini y dia adalah less than 0. Y dia adalah less than 0. So, y dia adalah less than 0.
Y less than 0 maksudnya negatif ya. Ini negatif. Y negatif. So, that's why dia lorek pada interval yang tengah ni. Sebab tu dia pilih yang ni. Okay. Dah ada jawab. Dah lorek tu kita boleh tulis jawapan akhir. Okay. Kalau tengok pada soalan tadi, dia nak interval of x. So, maksudnya dia nak dalam bentuk interval form. So, kalau solution set tak ada masalah lah. Awak boleh ikut saja jawapan seperti yang kat atas ni. Okay, cuma tambah curly bracket dengan x titik bertindih. Tapi untuk interval, so kita kena tulis lah. Kat sini kalau kita tengok interval dia negatif 3/2 ke 1. So, sini ada tanda include tak? Tak ada. So, dia akan jadi open negatif 3/2, 1 open. Now we continue with rational inequalities. Rational inequality are inequality that can be expressed as Px over Qx. Px is a factor, Qx is also factor. Px over Qx more than 0. Px over Qx more or equal to 0. Px over Qx less than 0. And Px over Qx less or equal to 0. Qx does not equal to 0 where Px and Qx are linear expression. Okay, factor yang linear lah. Contohnya x plus 3, x minus 1, x. Alright, for example, kat sini 2x minus 1 over x plus 3 less than 0. So, 2x minus 1 tu linear expression, x plus 3 pun linear expression. Or 1 minus 3x over 2x minus 1 more or equal to 5. Or 1 plus 2x over x plus 2 more than negative 10. Okay, this is example of rational inequality. Okay, dia dalam bentuk rational lah, rational function. Okay, seterusnya kita tengok example 6. Solve the following inequality. The first one is x minus 2 over x plus 4 less or equal to 0. The second one is 3x plus 1 over x plus 4 more than or equal to 0. Okay, both is rational inequality lah. Okay, kalau tengok pada arahan soalan, solve the following inequalities. Dia tak mention lah jawapan akhir should be in interval form or solution set. So, jadi awak boleh pilih lah mana-mana cara lah yang awak suka untuk soalan ini. Okay, tapi saya akan tunjuk kedua-duanya. Okay, let's. Okay, next kita tengok solution untuk question A. X minus 2 over x plus 4 less or equal to 0. Okay, first step, rewrite the inequality with 0 on the right. Use only addition or subtraction. Okay, kalau kita tengok di sebelah kanan dia kat sini memang kosong dah. So, jadi kita tak perlu buat langkah pertama lah. Kita boleh move kepada langkah kedua terus. Express in the form Px over Qx. Okay. Kalau tengok kat sini, ini langkah kedua pun dah jadi bentuk seperti langkah kedua dah. Bentuk x minus 2 over x plus 4 tu tak ada masalah. So, settle lah. So, now kita boleh move kepada create table of sign. Okay. Table of sign kita ada satu faktor kat atas iaitu x minus 2. X minus 2 ni maksudnya x dia adalah 2. Yang bawah, negatif 4. So, jadi kita susun lah. Negatif 4 dulu baru 2. So, negatif infinity, negatif 4, 2, infinity. Alright. Faktor dia adalah x minus 2, x plus 4. Dia punya y dia should be x minus 2 over x plus 4. Okay. And then tanda dia, tanda nak bulat tu, open circle or close circle, tengok. Dia ada numerator dengan denominator. Okay. Denominator adalah yang penyebut tu. Yang di bawah. X plus 4 adalah denominator, adalah penyebut. Bermaksudnya kat sini, ini adalah denominator cannot be 0. So, jadi maksudnya kat bawah ni should be open lah. Sebab apa? Kalau kita ganti negatif 4 kat sini, dia akan jadi kosong. So, jadi kat bawah ni is always open. Bawah is always open lah. So, jadi saya buat macam ni. Bawah open, atas
ikut tanda soalan. Okay. So kalau ikutkan kat sini dia ada equal. So maksudnya atas should be close, bawah should be open. Dalam kes ni negatif 4 open, 2 should be close. Okay. So jadi tandakan bulat tu mengikut pasangan dia lah. Kalau negatif 4 pasang dengan x plus 4, 2 pasang dengan x tolak 2. Okay. Test value. Okay. Test value kita pilih pada first interval. Kita punya interval yang first tu adalah negatif infinity ke negatif 4. So awak boleh pilih berapa pun lah. Contoh saya pilih negatif 5. Katakanlah awak nak pilih negatif 10 pun tak ada masalah. Biasanya kita pilih nombor yang kecil lah, yang senang kita nak kira. Okay. Contohnya kat sini kita teruskan, kita ganti. Negatif 5 tolak 2. Ganti dalam yang ini. Okay. So kita dapat negatif 7. Negatif 7 maksudnya negatif. Sini negatif. Okay. Yang seterusnya negatif 5 tambah 4. So jadi ini pun negatif. Dia dapat negatif 1 kan? Okay. So kalau ada tanda bulat, dia akan berubah tanda. Kalau tanda-tanda bulat, dia akan remain sama. So sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif. Sini akan jadi positif, positif. Nampak? Kalau ada tanda bulat ni, dia akan berubah lah. So awak kena ingat. Kalau tak ada tanda bulat, dia akan remain sama tanda dia. Okay. Kalau negatif-negatif akan dapat positif. Kalau negatif-positif akan dapat negatif. Positif-positif akan dapat positif. So jadi macam mana nak shade answer dia? Okay. Tengok kepada bentuk standard form kita. Standard form kita adalah x tolak 2. Yang ini yang first ni. Saya highlightkan dia. Ini adalah bentuk standard kita. Okay. Dia punya y dia adalah less than or equal to 0. Y dia adalah less than or equal to 0. Y dia. Y less than less than or equal to 0. Ini maksudnya negatif Maksudnya negatif. So jadi awak kena shade pada negatif. Okay. So negatif yang kat tengah tu lah ada 1. So jawapan dia awak boleh pilih. Awak nak tulis dalam bentuk solution set ke ataupun interval form. Sebab dia tak mention dalam soalan. So kalau ikutkan solution set lebih mudah lah. Sebab dah ada jawapan kat atas ni. Hanya kita tambah curly bracket dengan x titik bertindih. Okay. So the solution set is macam ni lah. Oh, kalau nak tulis interval pun tak ada masalah. Dia akan jadi open, negative 4, 2, close. Okay. Tulis salah satu saja. Okay, next. Next, we continue with question B. 3x plus 1 over x plus 4 more or equal to 1. Okay, the first step, rewrite the inequality with 0 on the right. Use only addition or subtraction. So, maksudnya satu ini awak kena bawa ke sebelah kiri. Daripada kanan ke kiri. Maksudnya satu tu dia pindah sana jadi tolak 1. Okay. Mesti diingat tidak boleh cross multiply. Tidak boleh, haram. Tidak boleh buat. Contohnya awak buat 3x tambah 1 more or equal to x plus 4. Ini tak boleh. Okay. Ingat saya tulis besar-besar bagi awak tengok. Ini tak boleh buat. Tidak boleh darab silang. For inequality. Kalau dia tanda equation, dia sama dengan tak ada masalah. Tapi for inequality, tidak boleh cross multiply. Okay. So, jadi kita hanya boleh bawa 1 ke belah kiri dan kosong dia akan jadi sebelah kanan lah. Okay. Selepas itu, express in the form px over qx.
Okay, so jadi kalau macam mana kita nak express dia? Okay, kita akan equate denominator. So, equate denominator. Okay, akan samakan pembawah dia. Okay, so jadi kat situ tolak 1, darab dengan x plus 4 over x plus 4. So, jadi kita dapat kat sini 3x tambah 1, buka kurungan, tolak x, tolak 4, over x tambah 4, more or equal to 0. Okay. And then, kita ringkaskan, dia dapat 2x tolak 3 over x plus 4, more or equal to 0. Ini dah bentuk standard lah. Bentuk yang kita nak iaitu px over qx, more or equal to 0. Okay. So, now kita boleh nampak kat sini kita punya faktor ni 2x tolak 3 dengan x tambah 4. So, maksudnya x kita 3/2 dengan negatif 4. So, siapa datang dulu? Negatif 4 dululah. So, baru 3/2. And then, kita punya bulat open circle dengan close circle. Okay. Ingat, bawah is always open. So, maksudnya bawah negatif 4 ni should be open. For 3/2 kena ikut tanda yang dia bagi. So, maksudnya sini close. Kalau tanda dia bagi tak ada equal, so dia akan jadi open jugalah. Okay. Lepas tu, faktor, kita dah tahu faktor kita 2x tolak 3 dengan x tambah 4. Kita punya y, 2x tolak 3 divide by x plus 4. So, jadi kita create table of sign. So, jadi macam ni lah. Alright. And then seterusnya kita pilih test value. Test value kita awak pilih. Kalau ikutkan kita kena pilih di antara negatif infinity ke negatif 4. So pilihlah nombor yang mudah lah. Yang senang adalah negatif 5. Paling kecil lah. Kalau nak pilih negatif 10 pun tak ada masalah. Yang kita nak adalah sign sahaja. So jadi gantikan ke dalam 2x tolak 3. So jadi 2 darab negatif 5 tolak 3. Dia akan dapat negatif. Ganti juga dalam negatif 5 tambah dalam x tambah 4. So, jadi akan dapat negatif juga. Okay. And then tengok. Kalau ada tanda bulat, dia akan berubah tanda. Kalau tak ada tanda bulat, dia akan sama di sebelahnya. Okay. So, awak punya jawapan akan jadi macam ni lah. Okay. And then kita boleh combine jawapan dia. Combine jawapan dia. Negatif-negatif akan jadi positif. Negatif-positif, negatif. Positif-positif, positif. Alright. Dia ada jawapan kat bawah. Positif, negatif, positif. Okay. Macam mana nak shade? Macam mana kita nak shade? Okay. Kita tengok pada bentuk kita punya yang ini. Okay. Bentuk standard kita. Bentuk standard kita is 2x tolak 3 over x plus 4 more or equal to 0. So, maksudnya y dia adalah lebih besar atau sama dengan 0. Okay. So, yang ni bentuk yang kita nak. Okay. Positif lah maksudnya. Positif. Shaded kita ada 2. Yang ni. Sebelah the first interval dengan last interval. Okay. So, kalau lorekkan kita 2, jawapan kita pun akan ada 2 interval. So, kalau solution set, kita combine guna tengah dia OR. Kalau interval form, kita guna union. Okay. So, katakanlah saya nak tulis dalam bentuk solution set. Sebab soalan tak minta kan. Okay. So, kita dah ada kat atas ni x less than negative 4 dengan x bigger or equal to 3/2. So, jadi saya akan combine dia. The solution set is macam ni. X less than negative 4 or x more or equal to 3/2. Curly bracket dan x titik bertindak tu mesti ada lah. Okay. Interval form dia akan jadi negative infinity, negative 4, open, union. Dia mesti union lah. Close 3/2, infinity. Okay. Cuma beza dia kalau solution set combine dia O. Kalau interval combine dia U. Okay. So, cara tulis jawapan mengikut soalan lah. Okay. So, soalan ni tak minta. So, saya tunjukkan kedua-duanya.
Okey, sebagai rumusan, apa yang kita perlu tahu dalam subtopik inequality? Yang pertama, inequality can be expressed in the form of solution set or interval form. And then dalam compound inequalities, okay, kita ada operation OR and. OR for union and for intersection. And then kita kena tahu solving for linear inequalities. Okay, solving for quadratic inequality. Dia ada dua kaedah. Satu, yang pertama graphical method. Yang kedua analytical method. Saya cadangkan gunakan table of sign. And then yang terakhir, kita kena tahu solving rational inequality. Kaedah yang saya cadangkan adalah table of sign. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.